Hai anak-anak, diharap anak-anak semua dalam keadaan sihat sejahtera. Kali ini, anda akan bersama-sama dengan Cikgu Syakila untuk menerokai Sains Tahun 6 di bawah tajuk Pemeliharaan dan Pemuliharaan. Apakah yang anda faham tentang pemeliharaan dan pemuliharaan? Tajuk pertama yang kita akan sentuh ialah tentang kepupusan haiwan. Apakah yang dimaksudkan dengan kepupusan haiwan? Kepupusan haiwan maksudnya haiwan yang telah lenyap dan tiada lagi di bumi ini. Dapatkah anak-anak memikirkan dan menyatakan apakah haiwan yang telah lenyap dan tiada lagi di bumi ini? Maksudnya haiwan yang sudah pupus. Mari kita sama-sama melihat apakah haiwan yang sudah pupus. Yang pertama, T-Rex. T-Rex ialah haiwan yang menyerupai cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Dinosaur merupakan haiwan reptilia yang mendiami bumi hampir 230 juta tahun dahulu. Hampir semua haiwan yang hidup di zaman dinosaur telah pupus. Kepupusan dinosaur disebabkan oleh bumi telah berlanggar dengan komet atau dihentam oleh tahi bintang yang menyebabkan kebanyakan haiwan mati. Mari kita lihat pula haiwan yang seterusnya. Quagga. Quagga ialah sejenis haiwan yang mempunyai badan yang sebahagiannya menyerupai kuda dan kepalanya menyerupai kuda belang. Mengapakah quagga menjadi pupus? Quagga pupus disebabkan oleh pemburuan manusia untuk mendapatkan daging dan kulitnya. Haiwan yang telah pupus seterusnya ialah burung dodo. Burung dodo hidup di Kepulauan Mauritius. Burung dodo merupakan burung yang tidak boleh terbang. Burung dodo pupus kerana diburu oleh pelayar yang singgah di Kepulauan Mauritius. Telurnya pula dimakan oleh kucing dan tikus yang tiba di situ bersama-sama dengan pelayar. Haiwan seterusnya yang telah pupus ialah harimau bertaring lengkung. Harimau bertaring lengkung berupaya membuka rahangnya sehingga 120 darjah. Harimau ini mempunyai taring sepanjang 30 cm. Cuba anda perhatikan taring harimau ini. Memang sangat panjang, kan? Haiwan ini tinggal di kawasan yang sejuk pada zaman ais. Harimau bertaring lengkung menjadi pupus disebabkan oleh pemburuan untuk mendapatkan taringnya sebagai hiasan dan perubatan. Haiwan seterusnya yang telah pupus ialah mamut. Mamut ialah sejenis haiwan yang menyerupai seperti gajah yang hidup pada zaman ais. Mamut mempunyai gading yang panjang dan berlengkung. Haiwan ini pupus kerana cuaca yang terlampau sejuk. Cuaca yang terlampau sejuk ini menyebabkan mamut tidak dapat meneruskan hidup mereka. Cikgu sudah memberi 5 contoh haiwan yang sudah pupus. Selepas ini, cuba anda fikirkan apakah contoh haiwan lain yang telah pupus. Sekarang, mari kita sama-sama melihat pula apakah haiwan yang telah diancam kepupusan. Haiwan yang diancam kepupusan ialah hidupan yang semakin berkurang bilangannya dan hampir pupus. Lama-kelamaan, hidupan ini akan menjadi pupus. Pada masa ini, semakin banyak haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Dapatkah anak-anak semua memberi contoh apakah haiwan yang telah diancam kepupusan? Mari kita lihat contoh haiwan yang diancam kepupusan yang pertama. Orangutan.
Orangutan ialah dua spesies Hominidae yang tinggal di Asia Tenggara, terutamanya di Pulau Sumatera dan Borneo. Spesies orangutan dikategorikan sebagai terancam kerana kemusnahan habitat. Sekarang, mari kita lihat haiwan yang seterusnya, tenggiling. Tenggiling adalah sebahagian daripada haiwan yang paling dilindungi di dunia, kerana terdapat pihak yang tidak bertanggungjawab ingin mengambil mereka untuk sisik, daging dan kulit yang dipercayai mempunyai manfaat dalam perubatan. Comel kan tenggiling ini? Haiwan seterusnya yang diancam kepupusan ialah harimau Malaya ataupun dikenali sebagai harimau belang. Cuba anak-anak perhatikan muka harimau ini. Sangat comel. Best kan kalau kita pun boleh memelihara harimau. Harimau Malaya atau dikenali sebagai harimau belang merujuk kepada subspesies harimau yang hanya wujud di semenanjung Malaysia. Pada tahun 2015, haiwan ini telah disenaraikan antara haiwan yang terancam. Dengan jumlah sebanyak 3,000 ekor pada tahun 1950, kini harimau belang hanya tinggal 300 ekor sahaja. Anak-anak bayangkan apakah nasib harimau belang ini sekiranya pemburuan berterusan dilakukan. Haiwan yang seterusnya ini lagi comel. Tapir. Tapir juga dikenali sebagai tenuk. Bilangan tapir semakin berkurang kerana habitat mereka dimusnahkan untuk tujuan pembangunan. Keadaan ini mengganggu proses pembiakan dan akhirnya menyumbang kepada kepupusan tapir. Menurut rekod Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara, iaitu Perhilitan, anggaran minimum populasi tapir di seluruh semenanjung Malaysia adalah di antara 1,100 hingga 1,500 ekor sahaja. Contoh terakhir yang ingin cikgu berikan ialah badak sumbu Sumatera. Badak sumbu Sumatera merupakan haiwan yang diancam kepupusan. Badak sumbu Sumatera adalah spesies badak yang terkecil saiznya di dunia serta merupakan salah satu haiwan terlindung. Haiwan yang terlindung bermaksud haiwan yang dijaga dan dilindungi di bawah Jabatan Perhilitan. Badak sumbu Sumatera diancam kepupusan kerana diburu untuk mendapatkan sumbunya. Kebanyakan haiwan-haiwan yang diancam kepupusan ini, kita selalunya dapat melihat mereka hanya di zoo sahaja. Dapatkah anak-anak memberi contoh-contoh lain haiwan yang diancam kepupusan? Nanti anak-anak cuba senaraikan. Kita telah pun belajar dan mengetahui haiwan-haiwan yang telah pupus dan diancam kepupusan. Sekarang, mari kita lihat pula bagaimanakah dengan tumbuhan. Sesetengah tumbuhan juga menghadapi ancaman kepupusan. Seperti juga haiwan, sesetengah tumbuhan mengalami ancaman kepupusan. Mari kita lihat tumbuhan yang diancam kepupusan yang pertama. Rafflesia. Rafflesia juga dikenali sebagai bunga pakmah. Rafflesia merupakan bunga yang terbesar di dunia. Rafflesia ialah tumbuhan yang sangat aneh. Ianya tidak mempunyai daun untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi, Rafflesia merupakan tumbuhan parasit yang menumpang di pokok yang lain. Apabila ia kembang, Rafflesia akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Keadaan ini dapat melindunginya daripada musuh. Yang seterusnya, periuk kera. Periuk kera ialah tumbuhan karnivor. Tumbuhan karnivor bermaksud tumbuhan yang mendapat sedikit atau sebahagian besar nutrien dengan memerangkap haiwan atau protozoa.
Ia memerangkap serangga dengan menggunakan periuknya. Mari sama-sama kita melihat apakah tumbuhan yang diancam kepupusan yang seterusnya. Orkid Sleeper. Sekarang, cuba anak-anak lihat bentuk bunga Orkid Sleeper. Bentuknya tak ubah seperti selipar. Nama selipar merujuk kepada bentuk pouch-nya atau lips-nya yang berbentuk sandal atau selipar, tapi bukan selipar Jepunnya. Habitat asal bunga ini ialah di kaki gunung Kinabalu, Sabah. Tumbuhan yang diancam kepupusan yang seterusnya ialah anggrek merpati. Anggrek merpati merupakan sejenis tumbuhan yang terdapat di hutan Malaysia serta negara-negara ASEAN. Ia merupakan pokok penumpang yang tidak akan menyerap makanan daripada pokok yang ditumpanginya kerana ia mampu membuat makanannya sendiri. Bunganya berwarna putih dan sangat harum. Tumbuhan seterusnya yang diancam kepupusan ialah spesies kayu balak. Kayu balak merupakan kayu yang diperolehi daripada pokok-pokok besar yang tumbuh di kawasan hutan. Contohnya seperti meranti, cengal dan keruing. Contoh-contoh yang diberikan ini merupakan contoh-contoh kayu balak yang paling popular di dunia. Pokok-pokok ini diancam kepupusan kerana sering ditebang untuk dijadikan kayu balak bagi tujuan pembangunan. Tumbuhan yang diancam kepupusan yang seterusnya ialah tongkat ali dan pokok kacik Fatimah. Tongkat ali dan kacik Fatimah telah digunakan di dalam bidang perubatan. Contoh terakhir tumbuhan yang diancam kepupusan daripada cikgu ialah pokok bakau. Pokok bakau ialah tumbuhan yang hidup di kawasan berpaya di muara sungai antara pertembungan air tawar dan air laut. Di Malaysia, hutan bakau biasanya dilindungi dan kawasan hutan bakau simpan telah digazetkan dan diuruskan oleh Jabatan Perhutanan. Ini adalah cara untuk mengelakkan supaya pokok bakau tidak terus pupus. Beberapa contoh cikgu telah kemukakan. Selepas ini, cuba anak-anak mencari contoh lain tumbuhan yang diancam kepupusan. Sebagai kesimpulannya, bagi tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan bahagian yang pertama ini, anak-anak mestilah mengetahui apakah contoh-contoh haiwan yang telah pupus, haiwan-haiwan yang diancam kepupusan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Tetapi aktiviti manusia merupakan faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Antara aktiviti tersebut ialah pembalakan, pemburuan, penerokaan kawasan dan pencemaran. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut juga menjadi punca haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Kita akan belajar tentang tajuk aktiviti yang mengancam haiwan dan tumbuhan ini di bahagian yang seterusnya nanti. Sekian, terima kasih. Selamat belajar daripada Cikgu Syakila.